Terima kasih, Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Puan Yang Di-Pertua, liputan internet dan komunikasi di kawasan berpenduduk di Parlimen Tanjung Manis setakat suku keempat tahun 2023 telah mencapai 89.57%. Bagi meningkatkan kadar liputan internet di baki kawasan berpenduduk yang belum mendapat liputan termasuk di Tanjung Manis, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah melancarkan inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Di bawah jendela, inisiatif yang dilaksanakan meliputi pembinaan menara baharu, menaik taraf pemancar sedia ada dan penyediaan sambungan gentian optik kepada premis. Bagi inisiatif Pelan Jendela di Parlimen Tanjung Manis Setakatlah tahun ini, sebanyak 8 daripada 13 menara baharu telah siap dibina dan beroperasi. Bagi sebanyak 4 menara masih di peringkat pembinaan dan satu lagi menara adalah dalam peringkat pemasangan peralatan pemancar. Selain itu, kesemua 65 stesen pemancar sedia ada telah siap dinaik taraf dan sebanyak 1,649 daripada 3,225 premis telah dilengkapi dengan akses kepada perkhidmatan jalur lebar gentian optik berkeupayaan gigabyte. Bagi kesemua inisiatif yang dirancang dijangka siap secara berperingkat pada penghujung tahun 2025. 4 lokasi di kawasan Parlimen Tanjung Manis juga telah siap dipasang dengan capaian internet menggunakan teknologi satelit Broadband Wireless Access BWA. Kerajaan juga turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence (POP) had gentian optik. Sehingga 29 Februari 2024, bagi Parlimen Tanjung Manis, kesemua 5 POP bagi fasa 1 telah berjaya disiapkan, menjadikan 530 premis telah tersedia denganlah sambungan gentian optik untuk dilanggan oleh komuniti setempat, manakala 23 POP bagi fasa 2 masih dalam peringkat pelaksanaan. Selain inisiatif Pelan Jendela, Kerajaan Negeri Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority SMA dan Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC juga sedang melaksanakan pembinaan 600 buah menara baharu di bawah inisiatif Smart 600 bagi menambah baik liputan jalur lebar mula alih di Sarawak. Kerajaan Persekutuan dan syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih telah bersetuju berkongsi kos pembiayaan bagi operasi menara di bawah inisiatif Smart 600 ini. Bagi Parlimen Tanjung Manis, sebanyak 2 daripada 12 buah menara baharu telah siap dan beroperasi di bawah inisiatif Smart 600. Kerajaan sentiasa komited denganlah mengenal pasti keperluan dan penambahbaikan perkhidmatan di seluruh negara termasuk di Parlimen Tanjung Manis. Maklum balas daripada penduduk setempat yang mengalami isu perkhidmatan internet amatlah dialih-alihkan bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil. Sebarang aduan bolehlah disalurkan terus kepada pemberi perkhidmatan ataupun portal aduan MCMC menerusi pautan laman sesawan di https://aduan.mcmc.gov.my. Sekian jawapan saya. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Tanjung Manis. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Satu jawapan yang begitu lengkap sekali. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya mohon jawapan bertulis salinan jawapan sebab saya tak dapat nak catat semua yang dibekalkan oleh Timbalan Menteri tadi. Satu lagi soalan berkaitan daripada soalan saya adalah begini. Masih lagi kita mendengar rungutan daripada penduduk kampung dengan liputan yang lemah, liputan yang tidak stabil ataupun terputus liputan. Jadi mengalu-alukan jawapan daripada Timbalan Menteri tadi untuk memberi makluman.
kepada Menteri. Satu lagi, di kawasan yang di antara kawasan berpenduduk di Parlimen Tanjung Manis agak jauh kawasan dari kampung ke kampung, tidak terdapat liputan. Kalau ada masalah seperti kerosakan kereta dan masalah-masalah kerumitan yang lain, susah bagi penduduk untuk membuat perhubungan. Jadi apakah cadangan kementerian untuk menambah liputan di kawasan-kawasan jalan di antara kampung? Sebagai contoh, sebab tiada liputan. Ya, mungkin satu hari nanti kementerian boleh membuat satu slogan, di mana ada jalan, di situ ada liputan. Jadi itu adalah satu yang bagus. Dan juga satu soalan lagi yang berkaitan Tuan Menteri, iaitu keselamatan data pribadi dalam sistem padu yang menyebabkan pendaftaran padu di Parlimen Tanjung Manis agak rendah. Jadi apakah jaminan kerajaan untuk memastikan keselamatan data yang dibekalkan dalam sistem padu selamat untuk dibekalkan? Terima kasih, Tuan Menteri. Terima kasih Puan Yang Bertuah, terima kasih ahli yang berhormat Tanjung Manis. Pertama, tentanglah salinan bertulis ni boleh saya akan hantar kepada Yang Berhormat, jangan risau. Dan kedua, tentanglah aduan daripada orang ramai. Saya tak nafikan bahawa memang kadang-kadang masihlah kita terima banyak aduan daripada pengguna. Oleh sebab itu, kami memang menggalak-galakkan maklum balas daripada pengguna terus kepada MCMC, sepertilah kepada portal aduan MCMC yang saya sebut sebentar tadi. Dan selain daripada itu, MCMC juga ambil inisiatif sendiri untuk buat audit di lokasi-lokasi yang berbeza. Sasaran bagi tahun 2023 dan juga 2024 adalah kami akan buat audit di 4,000 lokasi. Tetapi untuk tahun 2023 kami telah melaksanakan audit di 4,359 lokasi. Dan untuk seluruh Sarawak, tempat lokasi yang telah diaudit adalah sebanyak 203. Lokasi yang telah diaudit di Tanjung Manis adalah 6. Saya akui bahawa masih tidak mencukup, boleh dibanyakkan lagi. Jadi kami juga bersedia untuklah bekerjasama dengan ahli-ahli yang berhormat untuklah menjalankan audit di tempat yang sesuai yang diperlukan. Selain daripada itu, memang merupakan sasaran kementerian saya untuklah memastikan bahawa di sana ada jalan, di sana ada liputan. Tetapi ia memang ambil masa yang lebih panjang sikit untuklah kita sediakan bagaimana kita boleh mencapai sasaran tersebut dengan cara yang tercepat, kerana setakat ini seperti ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, liputan di kawasan berpenduduk setakat ini pun setakat 97% sahaja. Jadi apabila fokus kami masih ada 3%, bakinya masih ada 3% kawasan berpenduduk yang tak ada liputan. Jadi tetapi pada masa yang sama memang sasaran kita adalah untuk memastikan pada masa yang akan datang di mana ada jalan, di mana ada liputan. Kami akan bekerja keras untuklah menuju kepada hala tuju tersebut. Terima kasih Puan Yang Bertuah. Kalau Cry. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apakah strategi kementerian untuk menyelesaikan isu kualiti liputan perkhidmatan telekomunikasi seluler ni yang masih kerap berlaku, terutama di kawasan luar bandar? Sungguh pun liputan rangkaian telekomunikasi 5G mencapai peningkatan secara umum. Dan bagaimana dengan capai 5G di Kelantan? Bilakah dijangka akan menerima 5G sepenuhnya seperti di Selangor yang disasarkan menjelang 2025 di seluruh kawasan di Selangor, termasuklah kawasan luar bandar? Terima kasih, Muhammad. Terima kasih terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya telah maklumkan bahawa di bawah kementerian kami ada beberapa inisiatif sepertilah jendela. Kami telah melancarkan jendela fasa 1, tetapi untuk fasa 2 kami masih dalam peringkat untuklah memperharusi rancangan kita. Selain daripada itu kami juga ada POP, Point of Presence, di mana kita nak pastikan bahawa fixed broadband juga bolehlah, perkhidmatan fixed broadband juga boleh disediakan. Untuk makluman ahli-ahli
Ahli yang berhormat juga untuk pastikan bahawa kualiti perkhidmatan liputan internet ini juga semakin menambah baik. Kami telah MCMC telah pada 29 hari bulan Disember tahun 2023 menerbit penentuan Suruhanjaya nombor 2 2023 iaitu Standard Monetary Quality Perkhidmatan. Jadi dan ini akan mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan April tahun ini, di mana kita telah kemaskini standard monetary bagi perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Sebagai contohnya, dulunya kami cakap bahawa tidak kurang daripada 90% sampel ujian perlulah mencapai kelajuan muat turun pada 2.5 Mbps atau lebih tinggi. Tetapi kuat kuasa pada 1 hari bulan tahun ini, purata kelajuan muat turun yang perlulah dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan tidak boleh kurang daripada 7.7 Mbps bagi tahun 2025, dan apabila kita sampai 2023, purata kelajuan muat turun tidak boleh kurang daripada 10 Mbps. Ini merupakan standard monetary yang kita tentukan untuklah pembekal perkhidmatan supaya kita boleh memastikan bahawa customer experience bolehlah semakinlah ditambah baik. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Saya jemput Dato' Azman.